Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani binti Ramli daripada Sungai Petani, Kedah. Di sini saya ingin menyampaikan tentang kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tentang kesembuhan anak saya Muhammad Hamizan bin Abdul Latif yang dirawat oleh Salam Neuroklinik. Pada tanggal 10 hari bulan 10 2025 iaitu pada pukul 9 malam anak saya aksiden dan kami diberitahu oleh pihak hospital yang anak saya berada dalam keadaan koma dan doktor memberitahu yang anak saya cedera agak parah juga. Kecederaan tu ada pendarahan di otak kanan dan otak tengah, paru-paru pun cedera dan paru-paru terpaksa ditebuk untuk membuang pendarahan dan angin. Pernafasan pun hanya bergantung kepada mesin oksigen. Keadaan anak saya ketika itu juga mengalami patah di tulang tengkuk dan tulang selangkar. Saya segera menghubungi Salam Neuroklinik iaitu saya dapat menghubungi Ustaz Husaini. Lalu saya menghubungi pula Tuan Guru Syekh Muhammad Syarul Afan bin Ahmad Syarul Ilham. Saya minta oleh pihak hospital untuk menandatangani surat izin untuk anak saya dioperate. Tetapi saya tidak mengizinkan dan saya memilih untuk membuat rawatan dengan Salam Neuroklinik. Ya, baik Kak Suryani, alhamdulillah Muhammad Hamizan akhirnya dirawat oleh Salam Neuroklinik ya. Yang masa itu melalui Ustadz Husaini bin Abdullah ya. Ya. Jadi Muhammad Hamizan itu ada di ICU ada berapa lama? Dalam 10 hari. Dalam 10 hari ya. Masa di ICU itu bagaimana keadaan dia? Keadaan dia agak tenat juga sebab oksigen dia drop sehingga 3%. 3%. Dan doktor mengesahkan dia tidak dapat bernafas secara normal, hanya bergantung pada mesin oksigen. Dan doktor juga minta untuk tebuk leher dia sebab pipe oksigen yang dia gunakan waktu itu tidak boleh digunakan melebihi 14 hari. Oh, iya ya. Okey. Jadi dengan situasi keadaan tu akhirnya Kak Suryani ni sembang dengan Salam Neuroklinik ni lah ya untuk dibagi rawatan ya. Apa daripada saran atau suggest daripada Ustaz Husaini dan Pak Syekh Alfan masa tu? Pak Syekh dengan Ustaz cakap tak perlu ditebuk. Tak perlu ditebuk. Okey. Mengapa tak perlu ditebuk? Kerana untuk kesembuhan tu hanya Allah yang boleh menyembuhkan. Bukan dengan cara tebuk. Baik, berarti di sini Kak Suryani sekeluarga terutama Hamizan diajarkan bertawakal pada Allah ya. Berarti di sini diajarkan cara penyembuhan yang benar-benar really dengan zikir, dengan doa ya. InsyaAllah. Alhamdulillah dalam masa 10 hari Hamizan dia boleh sedar ya setelah didoakan oleh Pak Syekh Alfan ya. Jadi tak payah dia ditebuk, insyaAllah dia boleh bernapas dengan normal ya. Okey. Baik. Setelah dia keadaan seperti itu, dia masih ada di bilik rawat atau dia dipindah ke ward biasa? Dia masih dalam ICU. Masih dalam ICU. Hingga berapa lama? Hingga hari ke-10. Okey, Kak Suryani,
Setelah dia sedar, dia boleh buka mata sepenuhnya. Bagaimana keadaan dia tu? Keadaan dia cuma pakai signal je lah. Macam bila kak tanya apa-apa sesuatu kat dia ada bagi respon lah. Dia sama ada dia kelip mata ataupun angguk ataupun giling macam tu. Oh, dia tak boleh bersuara ya? Masa tu memang dia tak boleh bercakap lagi. Dia hanya terlantar kat atas katil. Oh, jadi dia tak boleh bangun juga, tak boleh berdiri juga tak? Ya, tak boleh bangun, tak boleh berdiri. Itu masa tu seperti itu ya. Nah, itu masih ada pada tu di hospital ya? Ya. Okey. Jadi bila dia bawa balik rumah dari hospital? Hari ke 34 hari duduk di hospital tu. 34 hari ada di hospital. Berarti 14 hari setelah dia sedar, ada 16 hari lah dia dirawat di hospital, barulah dia balik rumah ya? Itu dengan keadaan sudah sadar sepenuh, hanya dia tak boleh cakap dan dia tak boleh duduk, dia tak boleh berjalan. Itu saja ya? Ya, betul. Okey. Jadi lepas dari itu akak sembanglah dengan Ustaz Husaini ya untuk buat jadual Pak Syekh datang rumah lah ya? Ya, betul. Baik-baik. Jadi selanjutnya tu rawatan daripada esensi tadi, Salam Neuroklinik tu di rumah, barulah semua tu dilakukan lebih maksimum ya? Ya, betul. Okey. Pada masa di rumah, masa tu juga saya ada di situ kan, saya hadir. Saya melihat dia, anak akak tu, dia boleh lihat kita datang, boleh lihat kami datang, boleh mendengar suara kami dan dia saya lihat merespon. Ya. Hanya saja ketika ditanya tu dia memang belum sama sekali bersuara pun ya. Ya, betul. Akak ingat masa tu Pak Syekh cakap apa yang terjadi pada pita suara dia tu? Syaraf dekat pita suara dia tu dah mati ni. Oh, jadi masa tu tak boleh bercakap tu kerana saraf pada pita suara tu dia dah tak berfungsi lagi, dah mati ya. Jadi benarlah akak datang ke Salam Neuroklinik ni kerana dia berhubung dengan saraf ya kan? Salam Neuroklinik ni kan dia spesialisnya bahagian saraf. Okeylah. Jadi masa tu saya juga pun diminta pasal ikut membantu merawat Hamizan ni. Masa tu kan saya diminta Pak Syekh untuk pegang dia punya leher kan. Dia punya leher ni, dia punya neck ni. Kasih doa masa tu kan. Letakkan doa tu, zikir tu pada tangan kanan saya. Kemudian saya pun ikut arahan Pak Syekh untuk letakkan tangan saya di pada leher Mizan tu. Kemudian saya berzikir dan dia pun berzikir. Masa tu sedang proses rawatan tu saya merasakan dia kan diminta untuk bersuara kan. Yang seperti saya arahkan tu kan, seperti dia kata gitu kan. Itu saya merasakan memang ada getaran. Awalnya tak ada sama sekali. Jadi saya pelan-pelan tu merasakan tu mulai bergetar. Okey. Satu Pak Syekh katakan sudah 3/4 ya. 3/4 dia punya pitanya aktif gitu kan. Duduk tulang belakang. Dan kemudian kontrol hingga rawatan yang lain sambil leher, menunggu kontrol leher. Itu boleh leher kontrol sepenuhnya lah ya, 100% dia aktif. Begitu ya? Tegak. Ya, betul. Sekarang dua tangannya pegang kiri. Setelah dilakukan rawatan tu, Pak Syekh kan lakukan rawatan lain lagi tu. Masih ingat kan? Rawatan lain apa saja masa tu? Sekarang ini pegang leher dia. Rawatan untuk bagi dia boleh duduk. Okey, bagi dia duduk. Itu dia boleh tidur terlentang tu. Berarti sejak dia dalam bilik ICU tu
hingga masa kami datang tu lah ya. Tulang belakang dia. Ya, betul. Itu ada berapa lama tu? Tulang belakangnya sengat tegak, tulang belakang sengat tegak. 3 bulan ya. Oh, Tegak, tulang belakang sengat tegak, baik. tegak. 3 bulan tu Gunakan 2 tangan ya. itulah yang buat dia tu jadi saraf dia seperti mati ya, kaku ya. Dia tak boleh, dia tekuk tu tak boleh, dia pun gerakkan tu sakit ya. Masa tu kan. Yang saya lihat dia tu nak didudukkan pun mesti dibantu dengan dia punya katil, mesti dilipat ya kan. Kemudian kita pun mesti bantu dia tarik ya. Tapi alhamdulillah ya, masa itu akak lihat sendiri Pak Syekh doakan Hamizan hingga dia boleh duduk, ya kan? Hingga dia boleh duduk sepenuhnya, ya kan? Yang tadi dia tu seperti tak ada kesetimbangan, dia boleh sengit, dia boleh jatuh bahkan ya. Tapi alhamdulillah dia sudah mulai pelan-pelan duduk dan dengan keadaan posisi normal ya. Alhamdulillah ya, masa itu langsung ya. Boleh? Boleh ni, ayo boleh. Pindahkan tangan tu, pindahkan ke depan. Terus tangan dia pindah ke depan. Tangannya. Pindah. Ya. Tak boleh pasang. 2, 3. Lakukan. Terus upaya, terus. Latihan. Pindah lagi ke depan. Lagi. Terus. Kalau naknya lagi, tangan tu pindah lagi. Kalau udah boleh setengah duduk, tangan ni boleh geser lagi. Pindah. Ya, terus. Kuat ya. Terus. Ya, terus. Lagi. Kaki guna untuk kuat. Kaki boleh tahan ni. Boleh? Ni nak pakai bantal ke? Pilo. Pilo ke? Okey. Ayo lagi latihan. 1, 2, 3. Ya. Jom. Tu boleh kan? Naik pinggang tu boleh. Alhamdulillah, saya diberikan oleh Pak Syekh sebotol gel. Gel ini kalau dilihat memang kita tak nampak apa-apa, tetapi dia adalah gel rasa untuk disapukan ke panjang tulang belakang Hamizan, di pinggang dan juga di kedua belah lututnya. Alhamdulillah setelah 3 hari saya sapu, saya nampak kesannya Hamizan lebih mudah untuk bangun duduk dan juga berdiri. Alhamdulillah ya, luar biasa. Jadi gel tu yang didoakan Pak Syekh dalam botol tu boleh bantu saraf yang ada pada bahagian tulang belakang, kemudian lutut dan pinggul ya. Sehingga mesh dia tu dan saraf-saraf dia tu boleh aktif kembali ya. Oh, alhamdulillah. InsyaAllah Allah mudahkanlah dia sembuh. Jadi lepas disapu ni banyak sangat perubahan Kak? Banyak perubahan. Mudah dia untuk bangun duduk. Oh, ya. Alhamdulillah. Baiklah. Kita lihatlah. InsyaAllah Allah bagi terus perubahan yang positif ya. InsyaAllah. Tapi tak seronok kalau tak cakap, tak bicara. Ya, dia berusaha dia nak beritahu pun dia buat isyarat tangan lah. Sikit lagi nanti suara. Pegang bahu kiri. Yang ni tentang. Alhamdulillah ya. Okey. Baik, hingga satu rawatan untuk suara berproses, ya kan? Saraf-saraf pada bahagian kaki dia tu. Tengok dia berdiri dulu. Bahagian tulang belakang tu, ya kan? Bahagian pinggul dia tu semua didoakan oleh Pak Syekh ya. Ingatkah pada masa itu? Ya, apa yang Kak dengar pada masa itu? Jadi sempurna. Tekan, dah boleh. Lututnya pukul. Saraf-saraf dia, otot dia. Connection ya pada masa itu ya. Ya, alhamdulillah. Baik. Dah bagi duduk ya. Siap dah.
Nak belakang. Mundur sikit. Okey. Yang. Baik. Gini. Sama kaki Terus lama nanti kaki. terus Terus. belajar jalan dia. Terus. Ini pusing lah, Salah. pusing dia Salah. pusing. Posisi dia. Kaki Pusing. kaki sini sana. Badan dia pusing Kaki dulu. dulu, ya. Badan dia pusing dulu. Okey. Okey, bismillah. Okey. Ya. Tutup. Okey. Okey. Diri tegak lagi. Tegak lagi. Tekan di lutut tegak. Okey. Okey. Maju Diri tegak. wheelchair maju. Hadapan. Okey. Diri lagi. Tegak lagi. Tegak. Okey. Nah, Ya. guna tangan. Tangannya guna. Nah, pegang tepi tu. Bicara Gerak. guna tangannya guna. Guna tangannya. Gunain tangannya ya. Guna tangan. Ya. Ya. Okey. Angkat kaki ya. Okey. Ya. Dia boleh itu reverse lagi. Biar dia yang beres Pak. Biar nanti terus ambil position. Boleh bagi apa dekat. Terus. Tolak. Tolak tu. Tolak ni kaki. Okey. Tolak ke lantai lah. Tolak atas. Boleh tak? Angkat. Okey, cepat. Tak boleh lah. Boleh? Boleh tak boleh? Angkat dulu lah biar dia keluar dulu biar Dia relax dulu ya. Okey. Okey, ha. Okey. Ya. Kaki Pegang tu. letak kaki jadi pad. Tangan ni ha. Ni. Ah. Dah. Tak jadi pad. Okey. Adina bawa keluar, Adin bawa keluar lah. Kak jalan-jalan dulu Kak. Itu om. Kasurnya geser di kasur. Dia baru belajar. Jangan nih. dia. Ya. Jangan lagi dia bawa kena Adina tak ke. Dia kata dia tak boleh duduk di rumah. Ya. Dia tak boleh duduk goyang ya. Dia sekarang pindah ke dalam dulu. Baik. Lepas tu esok hari. Esok hari Sehari selepas Pak Syekh rawat. Tak boleh. Hamizan dah boleh. dah boleh bercakap ya. Alhamdulillah. Apa Kata lagi, kata yang dia pertama boleh sampaikan? Ibu. Dia boleh panggil ibu ya. Alhamdulillah. Kan alhamdulillah 3 kali. Lepas tu kali kedua Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Di sini Allah Akbar. Kakak abang. Alhamdulillah. Ya. Kata dah. Alhamdulillah ya, luar biasa. Masa dirawat buah leher tu, dia kan sampaikan masa tu dia Kuat sikit. susah untuk menelan ya. Untuk minum, untuk makan susah ya. Masa tu dia minum apa? Kuat sikit. Minum susu. Tapi itu pun dia guna straw ya. Kakak. Guna injection ya. Kuat sikit. Okey. Pada waktu Kuat Pak sikit. Syekh datang tu, saya melihat sendiri, akak juga melihat, didoakan sehingga dia boleh Alhamdulillah. guna sudu air tu boleh pakai sudu. Alhamdulillah ya Allah. Dia boleh langsung dan alhamdulillah tu Allahu Akbar. awal dia Aman Allah. tersedak, tapi Hati, kemudian dia sayang. tak tersedak lagi ya. Allahu Dia Akbar. pelan-pelan boleh ya. Alhamdulillah. Karena sebenarnya Muhammad Hamizan bin Abdul Latif ini, kita suaranya, saraf untuk kita suaranya tak bergerak lagi karena sudah mati. Karena aksiden itu sangat kuat, besar, sehingga merosakkan saraf-saraf dan mematikan saraf-saraf berkenaan dengan tulang belakang di brainnya. Kemudian yang alhamdulillah tulang yang patah, tulang-tulang patah, tulang-tulang yang remuk, yang crack, semua dah tumbuh tulang-tulang tu, tak ada lagi yang patah, sudah sambung
sempurna, yang crack, retak-retak tulang tuh semua sudah bersatu, yang dalam kaidah medikal maupun hospital, kaidah rawatan dengan medical itu tak akan boleh buatkan seperti ini. Dan betul, benar apa yang dikatakan oleh Ibu Suryani binti Ramli sebagai ibu, sebagai orang tua atau ibu atau emak daripada Muhammad Hamizan bin Abdul Latif ini, bahwa keadaan dia memang sangat-sangat teruk karena dia masuk zona merah, red zone. Kemudian alhamdulillah pindah ke ICU, dan lepas 10 hari di ICU dia pindah ke bilik rawatan yang biasa saja. Dan semua itu berlaku terjadi tidak sebagaimana sesuai rawatan medikal, karena Ibu Suryani binti Ramli ini meminta kepada saya untuk dimohonkan Allah saja yang memberikan kesembuhan. Allah yang Dia Maha Penyembuh, maka itulah yang dilakukan, memohon pada Allah sehingga kesembuhannya tidak selari dengan apa yang dilakukan oleh para MD, medical doctor dan dokter yang ada di hospital, tapi dia berkesesuaian sebagaimana yang Allah berikan sehingga dia laju. Dia eksiden ini 10 hari bulan Oktober 2025. Laju. Dan alhamdulillah semalam saya dah berjumpa langsung dengan Muhammad Hamizan bin Abdul Latif ini. Saya datang ke rumah Ibu Suryani binti Ramli bersama Ustadz Husaini, anak saya Rizka Fatia Fangka, dan Om Wendy Tirana. Keluarga ini jemput saya makan berbuka puasa. Alhamdulillah, pas itu saya doa untuk Muhammad Hafizan bin Abdul Latif ini, dan untuk fisik saya minta Om Wendy sebagai asisten dan murid saya. Untuk tangan dia saya minta menyentuh, memegang Muhammad Hamizan bin Abdul Latif, karena saya kasihan tengok dia, tak boleh ada suara dia bisu, dia untuk bercakap-cakap, interaction menggunakan sign dengan menggerakkan tangan, jari tangan dia untuk memberikan maksud dia nak minta apa, dia nak bercakap apa. Jadi macam itulah, karena suara dia sama sekali tak ada, karena saraf itu sudah mati, saraf pita suara itu. Jadi kalau MD nak buat hidupkan pita suara pun memang tak boleh lah, karena tak ada cara untuk melakukan itu kecuali operation, itu pun belum tentu hidupkan pita suara itu. Atau dia ganti pita suara itu pun macam mana, nanti suara dia ganti dengan sintetik apa-apa pun peliklah, dan itu operation yang memerlukan fikiran-fikiran panjang lagi. Jadi kan lebih biasa mereka yang terkena aksiden seperti ini hanya menjadi bisu saja, tak dapat lagi bersuara. Alhamdulillah saya mohon pada Allah supaya Allah hidupkan pita suara dia, untuk pita suara dia saraf-sarafnya hidup lagi sehingga menggetarkan pita suara
supaya ada suara dia dan dia dapat mengeluarkan suara hingga nanti dapat berbicara seperti biasa. Itu semalam yang saya pohonkan pada Allah. Tapi dia ni pun saya melihat perlu untuk dapat melakukan wake up sendiri karena selama ni menggerakkan badan dia mengikuti daripada katil dia. Katil dia itu yang dapat dibuatkan untuk naik atas, turun bawah, macam tu gerakan dia. Karena dia tak dapat mengangkat leher dia. Dia tak dapat mengangkat badan dia. Mulai dari pinggang ke atas hingga kepala dia tak dapat untuk gerakkan. Alhamdulillah yang boleh terjadi ketika dilakukan mula doa di hospital. Dua tangan dia ternyata sudah boleh function. Dua tangan dia saraf ototnya itu dapat digerakkan dan tangan dia sudah boleh digerakkan sehingga dia dapat menggerakkan sebagai isyarat. Isaroh kalau dia nak cakap, dia gerakkan jari-jari karena suara tak ada, dia bisu. Kita suara dah tak function, dah mati. Jadi saya pohon pada Allah supaya dia bisa wake up dengan dirinya sendiri sampai akhirnya dia boleh duduk dalam wheelchair dan dia dapat dibawa keluar rumah untuk melihat keadaan di luar yang sudah lama dia tak tengok. Jadi alhamdulillah dah banyak yang berubah. Yang tadinya macam orang tak ada guna karena hanya baring saja. Dan sekarang dapat menggerakkan badannya. InsyaAllah by proses yang sudah ada didapatkan oleh Muhammad Hamizan bin Abdul Latif ini akan membuatkan dia insyaAllah dapat berdiri, dapat tegak, berdiri tegak dan insyaAllah dapat berjalan semula dan insyaAllah akan dapat menjadi orang yang sebagaimana sebelumnya biasa sebelum aksiden. InsyaAllah semua akan lebih baik lagi. Ya, dan alhamdulillahnya tadi ya sudah diberikan video ini ternyata Muhammad Hamizan bin Abdul Latif kita suaranya sudah dapat bergetar, sudah hidup semua saraf-saraf pita suaranya sehingga dapat bergetar pita suaranya dan alhamdulillah Allah dah beri Muhammad Hamizan bin Abdul Latif dapat berbicara. InsyaAllah demikian. Ini adalah kebesaran Allah yang tak boleh akan dilakukan oleh medical doctor, oleh doktor, oleh pakar doktor sekalipun, siapapun di hospital tak dapat melakukan ini. Dan ini boleh juga terjadi di hospital, tapi hanya satu, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syekh. Ustaz Husaini. Kenapa ada suara kalau macam tu tak dengar? Ustaz Husaini. Dan Ustaz Wendy. Dan Ustaz Wendy. Alhamdulillah. 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 3 kali. Dah. Mizan dah boleh bercakap. Mizan dah boleh cakap. Dan duduk sendiri. Dan duduk sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Atas doa. Atas doa. Pak Syekh. Pak Syekh. Ustaz Husaini. Ustaz Husaini. Dan Ustaz Wendy. Dan Ustaz Wendy. Bye. Bye.
saya nak tanya pada Kak, melihat kejadian ni semua, apa yang ingin Akak sampaikan kepada Allah, kepada kita semua atas pelajaran ni? Apa terjadi ni jadi satu pembelajaran lah pada Kak, yang Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh membolak-balikkan keadaan daripada keadaan anak Kak tu kritikal lah ketika tu, dan dengan dalam waktu yang singkat sudah jadi normal kan, pernafasan dia, jantung dia, paru-paru dia, tekanan darah, oksigen dia semua normal. Dia dalam tempoh 10 hari kan. Subhanallah. Ni memang betul-betul keajaiban lah daripada Allah. Ya. So alhamdulillah semua tak lepas daripada bimbingan dan rawatan dari Salam Neuroklinik ni ya, yang betul Ustaz. Yang diasaskan, yang digagas oleh Pak Syekh ya, Pak Syekh Alfan ya, alhamdulillah. Baik, ini semua jadi bahan pelajaran buat kita semua, dan ini semua juga boleh jadi pelajaran yang baik sehingga kita boleh semakin dekat pada Allah, sehingga kita ada rasa syukur ya. Alhamdulillah Allah bagi nikmat sihat ya. Alhamdulillah Allah bagi kemudahan dan kelancaran, insyaallah. Mari kita terus mengingatnya ya, baik itu dengan berzikir, baik itu dalam keadaan apapun, insyaallah, sehingga semakin dia tambah nikmatnya pada kita semua. Begitu ya Kak? InsyaAllah Ustaz.